Tiba-tiba, kaki dia seolah-olah ditarik. Kedua-dua kaki dia seolah-olah ditarik dan kemudian tangan dia tergelincir. Dia kata dia nampak yang tarik kaki itu sebiji mukanya seakan-akan muka dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda semua 4 kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ini. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Encik Fuad. Encik Fuad ni bekerja sebagai pemandu bas. Okey, dan dia ada juga kirimkan 2 kisah yang mana pada saya agak menyeramkan. Kisah yang pertama ini berlakunya pada tahun 2009. Dah lamalah kisah ni. Pada waktu itu, dia ni bekerja di sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan bas persiaran. Maknanya ada sewa bas macam tu kan. Company dia juga ada sediakan 8 buah bas dan juga beberapa buah van. Kerja di sini agak orang kata menyeronokkan lah, daripada segi gaji tak pernah lambat. Lepas tu environment kerjanya pun best. So Encik Fuad cakap memang seronok lah waktu dia bekerja di situ. Cuma ada satu pengalaman seram yang menyebabkan dia berhenti kerja dan kemudian berpindah bekerja di tempat lain. Kisah dia berbunyi begini. Ada satu hari ni, Encik Fuad ni dan juga beberapa orang rakan dia dipanggil untuk masuk ke dalam bilik penyelia ataupun bilik bos dia. Jadi dia pun agak tertanya-tanya lah kenapa dia berempat panggil. Mungkin ada tugasan lah yang nak diberikan oleh bos dia. Dia masuk saja ke dalam bilik bos dia, and then bos dia pun cakap yang ada 4 buah bas yang telah pun disewa untuk ambil penumpang daripada kawasan Sepang untuk dibawa ke kawasan Bukit Putus di Negeri Sembilan. Jadi Encik Fuad ni cakap okey, nak ambil penumpang daripada Sepang bawa ke Bukit Putus. Bukit Putus ada apa? Ada ke kawasan-kawasan yang boleh buat event ke apa? Tak ada. Setahu dia Bukit Putus ni jalan je, dia cakap. Waktu tu jalan baru tak ada lagi Bukit Putus yang jalan belok-belok tu. Jalan yang selekor mawat tu kan. Masa tu jalan tu je yang ada. So Encik Fuad ni tanya dengan bos dia kan, nak hantar orang ke situ nak buat apa? Dia cakap macam tu. Tak apa, you pergi je, dia kata. Orang ni pun dah sewa, apa semua dah bayar. So nanti you just buat tugasan you lah. Okay. So diorang berempat ni macam okay lah, setujulah, tak apa kan. Dan bos dia juga bagi tahu yang penghantaran ini berlaku pada waktu malam. Menyebabkan Encik Fuad ni tertanya lagi sekali. Malam-malam nak hantar pergi Bukit Putus? You biar betul, dia kata. Alah, you pergi sajalah, you jangan tanya banyak, dia cakap macam tu. Okey.
Pada hari yang dimaksudkan, dia pun pergi bersama dengan 3 orang rakan dia, semua sekali 4 bas, pergi ke satu kawasan di Sepang. Bila dia sampai je dekat sana, rupanya kawasan tu adalah kawasan orang kata tapak pembinaan yang akan dibangunkan sebuah bangunan kerajaan. Jadi bila dia sampai saja, dia tengok dekat situ dah ada 6 orang yang dia gelar dalam email sebagai ustaz. Dah ada 6 orang ustaz yang berdiri di situ, dan kemudian bila dia orang turun, dia orang pun cakap, mana penumpangnya, nak ambil siapa ni? Dia cakap macam tu. Pada mulanya Encik Fuad ni dah mula rasa macam, adakah yang dia nak bawa ni bukan orang ke apa ke? Tapi dia just tanya pada ustaz tu supaya nakkan kepastian lah kan. Jadi ustaz dia kata, tak apa, awak minta semua sekali driver turun, hanya buka pintu penumpang untuk naik saja. Okey, Encik Fuad pun bagi tahu rakan-rakan dia orang semua turun, dan kemudian pintu dibuka. Jadi selepas kesemua driver buka pintu untuk penumpang naik ni, ke-6 ustaz ni mulakan kerja dia dengan membaca ayat-ayat suci, dan kemudian diorang berpecah dari satu sudut ke satu sudut. Seorang pergi ke sana, seorang pergi ke sana, macam tu. Jadi Encik Fuad ni dia mula-mula dia dah makin rasa tak sedap hati lah. Confirm ni rasanya ni memang bukan orang ni, nak bawa apa ni kan, dia cakap macam tu. Dia pun nampak ada beberapa orang pekerja ni yang Encik Fuad cakap pekerja ni dia bekerja di tapak pembinaan tu. Jadi dia pun pergi dekat pekerja-pekerja ni, dia tanyalah, ni nak bawa siapa ni, dia cakap macam tu kan. So pekerja-pekerja ni pun cakap yang tapak pembinaan ni akan dibina satu bangunan kerajaan, cuma waktu dia orang nak mulakan sesi ataupun pembinaan ni, banyak gangguan-gangguan, jentera tak boleh hidup, lepas tu banyaklah orang kata halangan-halangan yang diorang terpaksa tempuh. Jadi bila ustaz ni datang apa semua, dia cakap kawasan ni adalah kawasan macam tempat bunian tau. Jadi diorang marah bila pokok-pokok di situ semua ditebang, diorang marah lah. So ustaz-ustaz ni dia nak ambil orang kata makhluk-makhluk jin ni dipindahkan ke satu kawasan yang lain. Jadi bila Encik Fuad ni dengar, dia kata okey lah, confirm. Dan memang apa yang dia fikir tu betul-betul jadi. So dia pun pergi dekat 3 orang lagi rakan dia pun cerita. 3 orang kawan ni dah mula rasa risau lah. Biar betul kita tak pernah bawa benda-benda macam ni kan. Tak apa, ada ustaz. Bukannya kita bawa seorang. Okey, tak apa. Jadi dalam masa ustaz ni sedang membaca ni kan, dia cakap suasana pada waktu itu Encik Fuad rasa seakan-akan seram sejuk. Dia tak ada angin, tak ada kabus, tapi kawasan tu agak sejuk pada waktu itu. Sampailah ustaz ni berkumpul semula, dan kemudian dia cakap okey, semua driver masuk, dan kemudian tutup pintu penumpang kan. Dia pun naiklah, semua driver naik, dan kemudian ada ustaz yang naik duduk di bahagian satu kerusi di bahagian depan. Jadi kerusi tu betul-betul dekat dengan pintu lah. Ini Encik Fuad bagi tahu Jadi bila dia masuk je, ustaz ni masuk, dia orang pun tutup pintu. So ustaz dia cakap okey, kita boleh mulakan perjalanan pergi ke satu kawasan di Jalan Bukit Putus. Okey, dia orang pun mulakan perjalanan. Encik Fuad cakap dalam bas ni sebenarnya tak ada orang kata orang lah kan. Mungkin benda yang dia tak nampak lah. Dan waktu dia nak bawa bas ni, dia terpaksa menggunakan gear rendah. Saya tak pasti bas ada berapa gear, tapi dia terpaksa menggunakan gear rendah kerana bila dia guna gear tinggi, bas ni seolah-olah macam tak larat untuk bergerak. Jadi dia pun okey lah, dia konvoi lah, ada 4 bas pada waktu itu menuju ke Jalan Bukit Putus. Waktu di tengah bawa ni, waktu ni belum nak sampai lagi tau. Encik Fuad ni dia macam toleh-toleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa. So ustaz ni cakap, kenapa awak toleh-toleh belakang? Tak tahulah, saya bawa bas dah lama tau, tapi saya tak tahu kenapa hari ni memang saya bawa bas ni macam berat sangat. Saya terpaksa guna gear rendah ni, ustaz dia cakap. Ustaz dia kata, memanglah benda-benda ni memang biasalah, kalau dia menumpang kereta kita pun, kereta kita akan rasa berat. Tak apa, awak abaikan dia. Okey. Encik Fuad dia bawa lagi. Bawa sampai satu masa dia pandang ke cermin yang menghala ataupun boleh nampak tempat duduk belakang. Waktu dia pandang ke cermin ni, dia cakap dia nampak ada
macam sekumpulan tau, ramai dekat belakang, sedang berdiri di setiap kerusi dan kemudian pandang ke arah depan. Waktu ni Encik Fuad ni dah rasa sangat takut. Dan kemudian dia cakap dengan Ustaz ni, Ustaz, saya nampak daripada cermin ni Ustaz. Aduh, kenapa rupa dia macam ni Ustaz Aduh, macam mana ni? So Ustaz ni pun cakap, tak apa, awak jangan risau, saya ada. Macam mana kalau benda-benda ni ke depan Ustaz? Dia kata macam tu. So Ustaz dia kata, kalau dia ke depan pun dia takkan boleh lepas. Dia takkan boleh melepasi saya. Dia cakap macam tu. So menyebabkan Encik Fuad ni rasa macam, okeylah, tenanglah sikit kan, sebab Ustaz ni ada. So dia bawa sampai saja dekat kawasan Bukit Putus ni. Diorang pun berhenti 4 bas dan kemudian ustaz-ustaz ni semua cakap, okey, turun, driver semua turun, buka pintu penumpang. Dan kemudian driver berkumpul satu tempat tau. 4 orang berkumpul. Dan kemudian ustaz ni pun turun dan kemudian adalah orang kata bacaan-bacaan yang dia buat. Waktu ustaz ni tengah baca ni, Encik Fuad terdengar daripada telinga dia kata jelas, seakan-akan ada tapak kaki yang berjalan keluar daripada dalam bas, keluar. Tapak kaki tu seolah-olah orang yang ramai tapi tak nampak orang. So waktu ni Encik Fuad cakap, waktu dia dengar je tapak kaki tu turun, dia dah rasa macam meremang tau bulu roma dia. Keempat-empat driver ni semua sama. Yang 3 orang ni dah mula senyap, dia tak cakap apa-apa. Jadi bila benda-benda ni dah turun, lepas tu ustaz-ustaz ni pun bolehlah baca. Dan kemudian dia orang pun berangkat balik. Dalam bas ni dia ada tanyalah dengan ustaz ni, kenapa dilepaskan dekat jalan Bukit Putus ni kan? So dia kata jalan ni tak lama lagi tidak akan digunakan lagi sebab sekarang ni tengah dalam pembinaan jalan baru. Yang jalan tu tak ada belok-belok lah, straight dia. Jalan yang sekarang ni lah, yang untuk ke Kuala Pilah tu kan. Jadi dia kata dia penjarakan benda tu di situ. Encik Fuad tanya lagi pada ustaz tu, macam mana kalau benda-benda ni boleh mengganggu orang kata driver ke ataupun orang yang menggunakan jalan Bukit Putus yang lama ni. Dan ustaz ni kata benda tu tidak akan mengganggu orang-orang kat situ. Dia dah buat lah, ada mungkin perjanjian ke, saya tak pastilah tapi benda-benda tu dah berjanji takkan kacau orang yang ada dekat situ. So benda tu seolah-olah dipenjarakan di situlah, tapi ustaz ni cakap bukan seekor lah, berbelas mungkin berpuluh-puluh ekor. Yang penempatan ni sebenarnya dekat kawasan tapak pembinaan yang tadi pada mula saya cakap tadi kan, dekat Sepang tu. Dia orang alihkan ke situ dan dia orang penjarakan dekat situ. Sampailah sekarang Encik Fuad cakap mungkinlah kalau orang yang hijab ni terbuka melalui jalan Bukit Putus yang lama ini, mungkin akan ternampak lah banyak kelibat-kelibat ini berada mungkin di tepi-tepi jalan ke kan. Lagi satu, jalan tu dah banyak sebenarnya kes-kes pembuangan mayat dan sebagainya. Jadi mungkin disebabkan faktor-faktor itu juga jalan Bukit Putus ini menjadi keras ataupun orang kata berhantu lah. Tapi ada je yang lalu tak kena ganggu. Ada ramai juga yang melalui jalan ini pada waktu malam kena ganggu. Nampak kelibat macam ada pasangan adik-beradik, ada yang nampak seolah-olah macam ada pocong yang berdiri di tepi jalan. Dan ada ramai juga YouTuber di luar sana yang sebenarnya dah ceritalah kisah-kisah seram yang berlaku di jalan Bukit Putus ni. Saya rasa anda semua dah dengar lah Jadi itulah pengalaman Encik Fuad ni sewaktu dia memindahkan. Dia cakap dalam email adalah jin lah, mungkin jin-jin yang ada dekat situ dipindahkan ke jalan Bukit Putus dan dipenjarakan di sana. Sejauh mana kebenaran kisah ini tidak dapat dipastikan. Hanya Encik Fuad dan juga Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Cuma kat sini kita dapat yalah sedikit info lah kan. Ada sesuatu yang dipenjarakan di sana. Pada pendapat anda macam mana? Kisah Encik Fuad yang pertama ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itulah kisah yang pertama daripada Encik Fuad.
Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua ni. Juga diceritakan oleh Encik Fuad, yang mana kisah ni berlaku selepas beberapa tahun lah daripada kejadian yang pertama tadi. Dan waktu ni dia dah tak bekerja bawa bas persiaran lagi. Dia bawa shuttle bus. Yang mana shuttle bus ni dia macam rapid KL lah, macam tu lah, pusing dalam satu bandar je. Dan Encik Fuad cakap waktu tu dia bekerja di kampung halaman dia, iaitu di Kuantan. Jadi dia kerjalah macam biasa, dia bawa daripada satu tempat ke satu tempat, daripada pagi sampailah ke malam. Kejadian ini berlaku pada waktu malam, yang mana trip itu adalah trip yang terakhir. Sebelum dia sampai ke, orang kata, main station dia lah, tempat parking semua bas dekat situ. Jadi dalam perjalanan dia ni, masa tu ramailah orang naik bas dia. Lepas tu dia turunkan seorang demi seorang. Sampai satu waktu dia cakap dalam bas dia hanya ada 4 orang sahaja. Yang mana ada 2 orang duduk di bahagian belakang, dan kemudian ada seorang pakcik tua yang duduk dekat dengan kawasan, orang kata apa, driver ni, dan kemudian ada seorang wanita dengan seorang bayi. Jadi dia bawa kan, lepas tu kira 4 orang ni akan turun dekat main station lah, dekat bandar. Jadi okey, dia bawa sampai satu waktu dia cakap anak perempuan ini, ataupun perempuan yang bawa anak ni, baby dia tu nangis. Menangis kuat. Pada mulanya Encik Fuad ni macam tak endah lah, biarlah kan, dia nak handle anak dia. Tapi budak ni menangis macam seolah-olah dia tu kesakitan. Menangis kuat. Sampai kan Encik Fuad ni beberapa kalilah pandang ke arah, orang kata, cermin yang boleh nampak tempat duduk belakang ni. Jadi dia tengok perempuan ni sedang pujuk anak dia kan. Kenapa ni? Dia macam pujuk anak dia. Jadi Encik Fuad dalam kepala dia satu benda je, kalau tak perut masuk angin ataupun budak ni mengantuk. Macam itulah kan. Yelah budak, baby kan. Encik Fuad ni pun bawa macam biasa. Jadi bila sampai saja ke stesen utama dia, yang mana semua bas akan berhenti di situ, Encik Fuad ni pun teruslah masuk ke kawasan parking bas. Lepas tu dia buka lah pintu untuk penumpang-penumpang ni turun. Okey, jadi bila pintu ni dah terbuka, dia pun ambil buku log dia, sambil tu dia pusing ke arah belakang untuk tengok perempuan ni lah yang sedang pujuk anak dia ni. Jadi dia nampak 2 orang lelaki yang duduk di bahagian belakang sekali dah mula keluar, lalu pintu tengah. Yang mana perempuan ni pula, dia keluar lalu pintu depan, ataupun pintu bersebelahan dengan driver bas. Dan Encik Fuad pun tanya dengan perempuan tu, "Kenapalah anak awak ni agaknya?" "Entahlah pakcik, saya rasa dia nak ngantuk ni, entahlah, tak pernah dia menangis macam ni." Perempuan ni cakap. Tapi perempuan tu terus turun lah. So Encik Fuad kata, "Okeylah, tak apalah." Baru dia terperasan, yang turun baru 3 orang. Sedangkan dia nampak dekat cermin pandang ke belakang tadi tu, ada lebih kurang 4 orang. 2 orang duduk di bahagian belakang sekali, budak muda. Dan lepas tu ada perempuan pegang bayi, dan kemudian ada seorang lelaki tua yang dia gambarkan dalam email sebagai lelaki tua Cina. Jadi dia tanya, mana pergi Apik itu? Takkan Apik itu dah turun? Kalau Apik itu turun, mesti Apik itu turun lalu depan. Dia tak akan turun lalu belakang. Tapi kalau dia nak turun lalu belakang pun boleh. Cuma jauh sikit lah, dia nak kena berjalan kan. So Encik Fuad kata, biar betul. Dia pun bangun kan. Dia bangun, dia jalan sampai ke belakang. Tengoklah, kok ada barang yang tertinggal ke apa. Tapi tak ada. Okey, tak apa. So Encik Fuad pun turun daripada bas, dan kemudian dia terus pergi ke arah rakan dia. Rakan dia yang berkumpul lah. Driver bas yang lain. Jadi bila dia sampai je dekat situ, kawan dia tanya dia, kau cari apa? Ada barang tertinggal ke? Dia cakap macam tu. Tak ada. Entah, aku perasan tadi dalam bas aku macam ada 4 orang. Tapi yang tadi turun aku kira baru ada 3 orang. Agaknya seorang tadi dah turun dulu kot. Siapa? Dia kata. Dalam bas aku lah, tadi ada 4 orang. Sekarang ni tadi bila aku sampai je, yang turun hanya 3. Seorang lagi aku rasa dah turun awal kot. Kawan dia pun cakap, 4 orang? Setahu aku dalam bas kau ada 3 orang je tadi kan? Cik Fuad dia pelik. Betul ke 3 orang? Ya, aku nampak tadi 3 orang. Perempuan tadi. Lepas tu ada 2 orang turun lalu belakang. Mana ada orang lagi? Ya ke? Sebelum 3 orang tu keluar, memang tak ada orang keluar. Tak ada orang lain keluar. Tak ada, memang tak ada. 3 orang tu je. Asal kau nampak ada 4 Siapa lagi seorang tu? Kawan dia cakap macam tu.
Masa kawan dia cakap macam tu, meremang lah bulu roma Encik Fuad ni. So Encik Fuad cakap, yelah confirm lah kan, benda tu bukan orang kata apa, manusia lah. Mungkin ada sesuatu yang menumpang ke, dia pun tak pasti. Cuma kedudukan pakcik itu ataupun apik itu betul-betul dekat dengan perempuan itu. Mungkinlah budak tu nampak tau apa yang ada dekat kerusi tu ke, menyebabkan dia menangis ke. Boleh jadilah, logik lah kan, sebab ada benda lain yang duduk dekat situ sedangkan tak ada orang. Mungkin Cik Fuad cakap kalau dia toleh ke belakang pada waktu itu, dia hanya nampak 3 sahaja. Mungkin sebab dia pandang daripada cermin, dia tak boleh toleh ke belakang, dia tengah bawa bas, betul? Kan dia langgar kereta depan. Jadi Cik Fuad cakap dia tengok daripada cermin memang 4, tapi bila dia toleh ke belakang hanya ada 3 sahaja. Ada pendapat korang macam mana? Siapa agaknya yang tumpang bas dia tu? Dah lah tak bayar tiket. Jadi itulah kisah yang dikirimkan oleh Encik Fuad ni. Pada pendapat anda macam mana? Kisah dia yang kedua ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Encik Iswan. Yang mana Encik Iswan ni bagi tahu dia ingin berkongsi satu pengalaman seram yang dia lalui sewaktu dia mengadakan family day di sebuah villa yang terletak di Selangor. Dia ada nyatakanlah nama villa ni dekat dalam email, cuma saya rasa tak payahlah saya bagi tahu kan, nanti kan villa ni tak ada orang pergi langsung, kesian dekat owner kan. Jadi dia cakap dia pergi dengan keluarga besar dia lah. Pada waktu tu ada beberapa buah keluarga. Jadi bila dia pergi, dia kata villa ni memang orang kata boleh dikatakan perfect lah. Sebab ada dalam rumah tu sendiri ada orang kata ruangan yang besar, ada karaoke, ada meja bermain snooker, pool lah macam tu. Lepas tu ada dart, ada swimming pool dia pula besar. Ada ruangan yang untuk budak-budak punya. Lepas tu ada juga untuk orang dewasa yang taklah terlalu dalam tapi taklah terlalu cetek juga. Dia cakap macam tu. Jadi Encik Iswan kata mula-mula diorang sampai, diorang semua sangat-sangat happy lah sebab rumah tu memang cantik. Jadi bila dia masuk, dia letak barang dalam bilik masing-masing apa semua kan. Jadi dia orang plan malam yang pertama tu just untuk orang kata tak ada apa-apa aktiviti lah, cuma ada bakar-bakar sikit, barbecue macam tu. Jadi sebelum dia orang buat barbecue ni, dia bersama dengan beberapa orang ipar dia dan juga biras dia adakan macam solat berjemaah, maghrib dengan isyak dekat kawasan ruang tamu. Sebab ruang tamu ni besar tau. Jadi dia orang bentang sejadah kat situ, dia orang solat secara berjemaah lah, yang mana perempuan yang boleh ikut pun duduk di bahagian belakang, yang mana tak boleh ataupun yang cuti kan, dia orang ada dekat dapur lah, siapkan barang-barang untuk bakar barbecue nanti. Okey, dia pun mulakan solat. Pada malam yang pertama saja ada beberapa gangguan yang berlaku, yang mana pada waktu dia orang tengah solat berjemaah ini, yang solat ni terdengar seakan-akan macam ada sesuatu yang berlari di bahagian tingkat 2 villa ini. Tapak kaki itu seakan-akan tapak kaki besar lah yang sedang berlari. Duduk dekat atas. Jadi diorang ni teruskan je lah solat kan. Diorang solat sampai habis je. Diorang pun bagi salam dan kemudian diorang tengok ke bahagian belakang. Dia kata makmum yang berada di bahagian belakang ni dah mula pandang sesama sendiri. Maknanya diorang pun dengar lah suara tapak kaki yang berada di tingkat 2 tu. Dan yang menambahkan lagi kepastian adalah orang-orang perempuan yang berada di dapur dah berada di ruang tamu. Jadi Encik Iswan ni tanyalah dekat mungkin adik-adik dia ke ataupun ipar-ipar dia, kenapa korang kat sini? Kenapa tak settlekan barang-barang untuk bakar? Dia cakap macam tu kan. So yang perempuan ni semua cakap, kita orang takutlah tadi masa korang solat, kita orang dengar dekat atas macam ada tapak kaki berlari. Oh iya ke? Cik Iswan ni pun dah mula
Aku pun dengar kan. Maknanya adakah semua orang dengar? Bila tanya-tanya betul. Semua orang dengar ada bunyi tapak kaki tu. Tapi yang peliknya dekat atas tak ada seorang pun yang duduk dekat atas. Orang bayangkan. Kejadian ini berlaku berlalu macam tu je lah. Lepas je diorang habis solat Isyak, diorang pun terus keluar ke bahagian orang kata laman lah. Laman, lepas tu ada swimming pool kan. Budak-budak yang bawa pelampung semua dah terus mandi apa semua. Yang dewasa semua mula bakar ayam, bakar ikan, ada yang makan, macam tu. Jadi waktu Encik Iswan tengah makan ni, Encik Iswan cakap dia nampak salah seorang daripada anak saudara dia ni mandi menggunakan pelampung. Jadi bila guna pelampung tak risau lah kan, lemas ke apa tak risau. Tapi ada seorang anak saudara dia ni macam nak lemas tau. Waktu dia mandi ni, kaki dia macam seolah-olah nak tenggelam. Lepas tu kepala dia pun nak tenggelam, sedangkan dia ada pelampung. Jadi bila Encik Iswan ni tengok lama kelamaan, budak dia makin ke tengah, ke kawasan yang dalam. Menyebabkan Cik Iswan ni bangun dan kemudian ada beberapa orang kata ahli keluarga yang lain lah lompat masuk ke dalam orang kata pool ni, tarik budak ni keluar daripada swimming pool dan kemudian ditanyalah dekat anak saudara ni, okey tak? Kenapa sampai ke tengah sana? Dia cakap macam tu. Yang bapak ataupun dia punya ipar dia dah marah lah anak dia. Kenapa mandi kat tempat dalam kan? Kan ayah kata mandi kat tempat yang cetek je. Tak, tadi kaki adik macam ada orang tarik. Dia cakap macam tu. Bila Encik Iswan dengar, dia kata, betul ke? Sebab dia memang nampak tau, kaki tu seolah-olah macam nak tenggelam. Padahal budak ni ada pelampung. Sepatutnya budak ni terapung lah. Daripada paras dada memang dah terapung kan. Tapi dia macam seolah-olah nak tenggelam macam tu. So diorang decide untuk yang budak-budak mandi dekat bahagian yang cetek saja. Tapi ada orang dewasa lah yang duduk dekat dalam orang kata kolam ni untuk jagalah. Kot-kot lah ada lagi budak yang terlepas ke sana kan. Tak ada apa-apa kemalangan jiwa lah. Cuma agak cemas lah pada mulanya sebab budak ni dah hampir-hampir lemas. Jadi bila waktu malam diorang semua dah mula naik, makan-makan dan kemudian bersurai. Ada yang dah naik bilik, ada yang dah mandi, nak tidur apa semua kan. Encik Iswan ni pula dia kata malam tu dia tak boleh nak tidur. Jadi dia pun keluar sekejap daripada rumah ni untuk ambil angin. Okey. Dia keluar menggunakan satu pintu sliding. Pintu itu betul-betul menghala ke swimming pool yang berada di luar rumah. Jadi bila dia buka je sliding, dia keluar. Dia kata dia ambil angin, dia kata kawasan ni memang nyaman lah. Selesa lah. Sebab kawasan ni keliling macam nature. Villa ni pula jauh daripada villa-villa yang lain. So privacy lah. Waktu dia tengah keluar ni, dia kata dia perasan dekat dalam orang kata swimming pool ni, macam ada satu perempuan yang sedang orang kata terapung. Tapi dalam keadaan meniarap. Dekat dalam air ni. So Encik Iswan ni pandang betul-betul. Susuk tubuh itu seakan-akan anak saudara dia yang bernama Hajar. Dia tulis dalam email ni Hajar. Jadi dia pun panggil lah, Ja. Dia kata, dia dah mula kuatkan suara kan. Yang Hajar ni dah mula macam terapung macam tu. Apa lagi Encik Iswan ni panggil yang ada kat dalam. Dia pun terjun masuk ke dalam kolam ni. Dan kemudian dia tarik lah Hajar ni tadi. Dia tarik sampai ke tepi kolam ni. Dia naik dulu baru dia nak tarik Hajar ni keluar. Waktu dia keluar daripada kolam, dah ramai yang keluar daripada villa ni. Tengok ke arah Encik Iswan lah. Jadi bila Encik Iswan ni keluar daripada kolam ini, waktu dia nak panjat, dia tak menggunakan tangga. Dia kata dia tolak pakai tangan je kan nak naik. Tiba-tiba kaki dia seolah-olah ditarik. Kedua-dua kaki dia seolah-olah ditarik dan kemudian tangan dia tergelincir menyebabkan dia jatuh. Dia punya dagu ni terhantuk pada orang kata tepi swimming pool ni, tembok kan. Terhantuk kat situ. Habis berdarah lah mulut dia cakap. Waktu ni dia kata bila dia dah terantuk tu, dia dah mula terpusing lah dekat dalam air tu. Jadi Encik Iswan ni pusing. Alangkah terkejutnya dia kata dia nampak yang tarik kaki itu sebiji mukanya seakan-akan muka dia.
Kelibat itu seakan-akan muka dia sedang tarik kaki dia. Waktu ni Encik Iswan ni dah mula macam nak melawan. Kaki dia mula macam menendang-nendang kan. Tapi benda tu pegang kaki dia. Sampaikan dia ditarik oleh seorang ipar dia. Tarik dia naik ke atas. Dan kemudian bila dia tengok dalam air tu, memang tak ada sesiapa. Bila tanya orang yang ada di luar rumah ni pun, yang dah keluar tengok Encik Iswan ni pun, tak ada orang pun. Encik Iswan ni je yang masuk dalam air tu. Dan kemudian macam mana tak dia boleh tergelincir. Sampaikan dia terantuk pada dagu ni. Berdarah mulut dia. Masa tu memang cedera lah, dia kata mulut dia. Dia kehilangan berapa gigi Dia cakap dalam email ni lah. Dia kata dia hilang beberapa gigi dia. Dan kemudian ada kecederaan pada gusi dia. Yelah, mungkin sebab terhentak kan. Bahaya kot. Dan selepas kejadian itu, memang Encik Iswan kata 2 hari selepas daripada itu pun tak ada lagi dah mandi dekat kolam ke dah tak ada dah. Kalau ada aktiviti pun semua luar daripada kolam. Itu gangguan yang hardcore lah. Gangguan-gangguan yang lain seolah-olah macam ada bunyi shower. Ada yang dengar bunyi shower. Lepas tu macam ada bunyi suara TV. TV yang bernyala di bahagian bawah. Yang tidur dekat bawah ni pula, dia kata dia tak buka TV pun. TV dah padam dah. Tapi TV tu seolah-olah menyala dengan sendiri. Tiada sesiapa pun yang sedang menonton TV pada waktu tu. Semua orang sedang tidur. Kalau ada yang tidur dekat ruang tamu pun, Encik Iswan kata mungkin dalam 2 atau 3 orang macam tu. Yang bujang lah, yang dah kahwin semua dalam bilik kan. Yang bujang ni memang tidur kat ruang tamu dekat sofa tu. Diorang semua dah tidur dan TV telah pun ditutup. So macam mana TV tu boleh menyala dengan sendiri. Dan kemudian yang membuatkan diorang semua terganggu adalah suara TV itu seakan-akan kuat. Suara ataupun volume yang ada pada TV itu kuat, menyebabkan diorang tersedar daripada tidur. Dan kemudian yang mana yang ke atas pun boleh turun. Bayangkanlah betapa kuatnya bunyi TV. Jadi itulah gangguan yang Encik Iswan ni dan juga keluarga dia alami sewaktu dia pergi ke villa tu. Tapi bila diorang tengok dekat website, feedback lah daripada orang kata pengunjung-pengunjung yang lain, tak ada pula cakap kena gangguan ke apa. Dia kata tak ada. Semua kata okey je, suasana okey, semua alat lengkap, apa semua kan. Tapi keluarga dia diganggu. Kenapa ataupun apa penjelasannya dia sendiri pun tak tahu. Pada pendapat anda macam mana? Kisah Encik Iswan ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itulah kisah seram yang dikirimkan oleh Encik Iswan. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini agak ringkas. Ia diceritakan sendiri oleh ipar saya melalui WhatsApp. Yang mana dia cakap kisah seram yang dia alami ni berlaku sewaktu dia berada di rumah mertua dia. Dia tinggal dekat rumah mertua dia tau. Jadi dekat rumah mertua ni ramailah. Ada adik ipar dia pun dah berkahwin lah. Lepas tu ada mak mentua dia, ayah mentua dia dah baru saja meninggal dunia pada waktu tu. Jadi okeylah bila dia tinggal beramai-ramai ni, rumah agak meriah lah dengan budak-budak apa semua kan. Cuma ada satu malam ni lah, dia boleh katakan waktu maghrib pada waktu tu, budak-budak yang berada di rumah dia ni bermain-main tau. Macam yelah budak-budak main, ada yang main congkak, ada yang berlari-lari dekat bahagian bawah rumah. Rumah kampung kan dia ada 2. Satu yang bahagian atas ruang tamu, yang nak masuk kena lalu tangga kan. Tangga kecil dekat depan rumah. Yang bahagian bawah ni dapur. Rumah kampung biasa macam tu. Jadi kejadian ni berlaku dekat bahagian bawah tu, yang mana semua berkumpul dekat situ. Lepas tu ada yang berlari macam saya cakap tadi. Lepas tu dah banyak kali lah ipar saya ni tegur lah anak-anak saudara dia, yang mana diam sikit, dah maghrib, dah berhenti main, pergi mandi, cakap macam tu. Tapi budak-budak kan memang tak dengar apa pun yang kita cakap, tak makan saman lah. Jadi budak-budak ni teruskan juga main apa semua. Sampaikan mak-mak dia orang pula cakap, dah maghrib, tak dengar ke tadi makcik tu cakap mandi, cakap macam tu. Dah maghrib dah ni, nantilah main, cakap macam tu. Budak-budak ni lagi bertambah bising. Jadi bila diorang bising,
tiba-tiba terdengar ada suara daripada bilik. Bilik tu bilik mak dengan ayah mertua ipar saya lah. Yang mana daripada dalam bilik tu ada suara lelaki tau. Suara besar, garau. Macam bunyi macam ni lah. Hai! Macam tu. Macam marah. Tapi suara itu, ipar saya cakap, semua dengar. Dan suara tu betul-betul sebiji. Macam suara arwah bapa mertua dia. Yang mana bapa mertua dia kan dah meninggal kan. Jadi yang ada dalam bilik tu, itu je lah, mak mertua dia je lah. Tapi mak mertua dia pun tak ada dalam bilik waktu tu. Dekat luar. Maknanya dekat ruangan bawah dia juga. Jadi bila terdengar tu, semua orang terdiam. Budak-budak dia pun berhenti berlari tau. Jadi ipar saya ni kata, macam suara ayah lah, cakap macam tu kan. Tu lah, kan dengar, semua dengar. Okay. So budak-budak ni pun berhentilah bermain. Dan mulalah ada yang pergi mandi apa semua kan. Malam tu yang kelakarnya, ipar saya cakap, ipar saya ni tidur dekat bilik dia lah. Dia memang ada bilik dengan suami dia. Lepas tu dia keluar tu, dia nak pergi ke dapur. Dapur bahagian bawah kan. Dia tengok dekat bahagian ruang tamu ni, semua dah tidur berkumpul dekat ruang tamu ni kan. Berimpit-rimpit semua kat situ. Tak ada tidur dekat bilik bawah, tak ada. Selalu ada yang bilik dekat bawah macam tu. Tapi ni semua berkumpul tidur. Dengan nenek-nenek ni tidur kat situ. Cuba korang bayangkan. Jadi ipar saya ni pun rasa macam risau lah kan. Nak turun ke bawah. Bawah tak ada orang langsung kan. Tapi dalam bilik tu memang waktu nenek ni ataupun mak mentua ipar saya ni pergi tengok dalam bilik tu kosong. Tapi lampunya buka lah. Tapi mana datangnya suara tu. Suara tu memang ialah suara garau kan, suara orang tua. Tapi orang tua tu dah tak ada masalahnya. Jadi mungkin tu adalah hayalan ke, tapi hayalan macam ramai pula kan dia dengar kan. Kisah dia ni ringkas je lah. Kelakar pun ada, tapi pada saya agak misteri lah. Suara tu suara siapa? Kan? Pada pendapat korang, kisah yang keempat ini seram ataupun tidak? Cuba korang tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam keempat-empat kisah yang saya storykan dekat anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk anda dengarkan kisah-kisah seram. Saya sangat hargai. Ini salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya untuk saya terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Saya rasa masih belum terlambat lah, walaupun dah raya keberapa ni. Saya tetap juga nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin sekiranya ada terkasar bahasa lah dalam penyampaian saya, terutama pada video-video saya yang terawal dulu. Saya mohon maaf lah atas kekurangan tu. Saya akan perbaiki dari semasa ke semasa. Yang mana anda semua yang dah pun mula bekerja, bekerjalah betul. Yang mana belum balik lagi ke rumah ataupun baru nak balik hujung minggu ni, hati-hatilah memandu ya. Kalau mengantuk, berhentilah dulu, minum, tidur sekejap ke, macam tu. Biar lambat asal selamat lah. Saya doakan anda semua yang dalam perjalanan pulang daripada kampung ke rumah masing-masing, sampai ke destinasi yang anda tuju dengan selamat, InsyaAllah. Akhir kata daripada saya, kalau anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya storykan dekat anda ini, saya hargai sangat-sangat kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang lonceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Itu saja untuk video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.